Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya. Dapat lagi kita bertemu pada malam ini bagi menyambung bacaan kitab Zadil Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad pada muka surat 163, pasal muazzin. Para muazzin beliau sallallahu alaihi wasallam. Faslun fi muazzinihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cerita pasal para muazzin. Kalau kita di sini panggil Bilal. Bilal ni yang duk azan tu. Kalau siak ni cuci masjid, jaga kan, siak dia panggil. Kita di sini ada siak, ada Bilal kan. Siak dengan Bilal kan, imam. Tiga jawatan. Jawatan imam, jawatan Bilal dan jawatan siak. Tu dah. Siak. Tak tahu lah siak ni bahasa Malaysia, bahasa siak. Bahasa kita siak kan. Dia bunyi macam pelik siak. Tuk siak kan. Tuk siak. Walaupun muda tapi orang panggil tuk siak jugalah. Kan? Jadi maknanya mereka berjumlah 4 orang. Ni muazzin Nabi SAW ni ada 4 orang. 2 orang di Madinah. Yang pertama Bilal lah, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi lah, sejak daripada Mekah, yang mana asal dia ni kita panggil daripada golongan hamba. Dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana dia hampir dibunuh kan oleh siapa? Tuan dia, iaitu siapa tuan dia, ingat tak? Tuan dia saat bekas mana sebelum dia itulah, sebelum dia dimerdekakan kan, Umayyah bin Khalaf kan. Umayyah bin Khalaf. Dia bertemu dengan Umayyah di mana? Di Badar. Umayyah bin Khalaf kan, la najautu in najah kan. Dia kata awak ni aku nak bunuh, balas dendam balik pada Umayyah bin Khalaf. Mati di Badar. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, ini maksud dia ni di antara kelebihan dia. Kita baca hadis daripada dia, kelebihan dia yang masyhur sangat kan, yang kita kata ramai sangat orang tahu tentang kelebihan dia ni. Ini ada daripada kelebihan dia. Nabi SAW tanya dia, aku ni dengar bunyi tapak kasut hang di syurga ni, hang beramal dengan amalan apa ni kan. Dia kata tak tahu ya Rasulullah, tak tahu. Yang aku tahu ketika aku berwuduk, selepas aku wuduk aku sembahyang dua rakaat. Inilah dalil yang digunakan oleh sebahagian mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tu Bilal buat bid'ah, dia kata takkan Bilal masuk neraka kan. Jadi mana orang ni dia tak faham lagi lah
dia tak faham takrif sunnah tu apa. Kan? Jadi mana kalau dia tahu takrif sunnah tu apa? Sunnah ni apa dia? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, pengakuan Nabi SAW. Dan lagi satu, sahabat-sahabat ni tak akan berani reka ibadat melainkan setelah diajar oleh Nabi SAW ibadat tersebut. Tak kira lah ibadat apa pun. Nabi tanya, ibadat yang mana kamu buat? Yang mana dengan ibadat tu kamu dengar bunyi tapak kasut di syurga. Tak masuk syurga lagi. Bunyi dah kaki dia di dalam syurga. Cukup hebatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bilal ni mati masa bila? Ketika berlaku pertelingkahan di antara Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah, dia mati masa itulah. Kan, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Baik. Sebagai orang pertama yang azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang pertama. Suara dia ni kuat lah, suara dia ni kuat dan sedap. Anda sautan minka. Hadis insya-Allah akan datang, saya akan bacakan hadis tentang hadis Abdullah bin Zaid yang dia mimpi azan. Kan macam-macam cadangan nak panggil orang sembahyang berjemaah ni, macam-macam cadangan. Ada yang kata kita pukul kompang, ada yang kata kita ketuk gong, ada yang kata kita tiup trompet, apa semua macam-macam cadangan kan. Sampailah sahabat Abdullah bin Zaid dan seorang lagi apa nama Umar bin Al-Khattab mimpi benda yang sama tadi. Kan? Yang mana malaikat tu datang dalam mimpi, dia ajak azan. Maka Nabi kita ajak dekat Bilal. Dia ni anda sautan minka, suara dia lebih bergema daripada suara kamu. Suara Bilal ni bergema. Mungkin macam suara Bilal kita di Masjidil Haram kan. Sedap dia tarik, masya-Allah kan. Kita cuba nak tiru tak jadi. Kan? Penat penat nak tiru suara dia kan. Itu. Dan Amr bin Ummi Maktum Al-Qurashi Al-Amiri Al-A'ma, orang buta. Sahabat yang buta. Maknanya gitu. Dua orang di Madinah. Satu lagi di Quba. Quba kan masjid yang Nabi SAW bina ketika Nabi sampai ke Madinah kan. Iaitu Sa'ad Al-Qurz, mantan budak. Maksudnya mantan budak ni bekas hamba lah. Bekas hamba kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir pun asal juga daripada hamba kan. Yang ayah dia kena bunuh, mak dia wanita syahid, ya, orang yang pertama syahid dalam Islam, Sumayyah kan. Sumayyah. Itu dia. Baik, serta seorang di Mekah iaitu Abu Mahdhurah. Adapun namanya adalah Aus bin Mughirah Al-Jumahi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abu Mahdhurah biasa mengucapkan tarji' dalam azan. Tarji' ni apa? Dia sebut 4 kali. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Barulah dia kuat. Jadi tarji' dia panggil. Jadi 4 kali disebut. Kan? Jadi mana itu mana tarji'. Kalau tasniyah mana 2 kali. Ya kan? Di sini mana dia terdapat perbezaan di antara mazhab yang 4 tadi kan dalam azan. Kalau kita tengok mazhab Hanafi di azan sama dengan iqamah kan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, asyhadu anna rasulullah. Dalam mazhab Hanafi. Ala kulli hal semua tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana kita buat dia kena dengan sunnah. Itu dia. Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Dalam azan, maksudnya dalam azan, Abu Mahdhurah dia biasa mengucapkan tarji' dalam azan, yakni 4 kali lah. 4 kali kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Maksud tarji' di mana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar barulah kuat tadi kan. 2 kali. 4 kali lah. Dan tasniyah dalam iqamah. Tasniyah ni 2 kali lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kan. 2 kali. Sementara Bilal tidak melakukan tarji' dan tidak pula tasniyah saat qamat. Itu dia. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala serta penduduk Mekah berpegang kepada azan Abu Mahdhurah dan qamat Bilal.
Sementara Abu Hanifah rahimahullahu taala serta penduduk Iraq berpegang kepada azan Bilal dan qamat Abu Mahdzurah. Hak ni ambil azan Bilal, qamat Abu Mahdzurah. Yang satu lagi ambil azan Abu Mahdzurah, qamat Bilal. Adapun Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan para ahlul hadis serta penduduk Madinah berpegang kepada azan Bilal dan qamat Bilal. Saya kita baca hadis dia. Sedangkan Imam Malik menyelisihi pada dua tempat, ya, pengulangan takbir dan penggandaan lafaz iqamah, di mana beliau tidak mengulanginya. Baik, saya nak baca sini kata Syekh Ibn Uthaymin dalam kitab dia Syarah Mumti'. Dia kata, setiap apa yang datang dalam sunnah daripada sifat azan tu, tak kiralah azan Abu Mahdzurah ke, azan Bilal ke, dia kata maka semuanya adalah harus. Bahkan dia kata selayaknya, sepatutnya, sebaiknya, bahawa kadang-kadang dilaungkan azannya begini dan kadang-kadang dilaungkan azannya begitu, kan? Dan tidak, selama mana dia kata tidak berlaku fitnah. Kalau kita buat azan lagi style mazhab Hanafi lagi, orang cakap apa ni nak azan belum, orang jahil kan, takut timbul fitnah, maka kita buat macam biasa, tak ada masalah apa, kan? Fa'inda Malik, maka di sisi Imam Malik dia ada 17 jumlah lafaz azan tu lah, kan? Dengan takbir dua kali di awalnya bersama dengan ulang 4 kali, ya? Maksud dia begini, 4 kali dia panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya? Lepas tu baru dia ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksud dia. Ini kita tahu ya, kita ni bukan buat azan pun je kan, bukan Bilal pun, sebagai ilmu untuk kita lah, ilmu tadi. Iaitu dia menyebut dua syahadatain, syahadah tadi kan, syahadah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, kan, secara sir, sebelum dia menyebutnya secara kuat. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna rasulullah, baru dia kuatkan suara dia. Itu maksud dia. Itu di sisi Imam Malik. Di sisi Syafi'i pula, dia ni ada 19 jumlah, 19. Dengan takbir pada pertamanya 4 kali. 4 kali takbir. Lepas tu ada 4 kali lagi tarjih, maksud dia yang slow tu, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia kuatkan suara tadi dengan 4 kali. Itu dia. Macam azan kita di Malaysia ni lah. Itu. Tapi orang kita dia azan dia tak tarjih. Tarjih ni 4 kali sebut secara perlahan kan. Dan semuanya ini adalah datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu, dia kata Syekh Ibn Uthaymin, kalau kamu wahai muazzin, sekali kamu azan macam ni, sekali kamu azan macam tu, dia kata kan, adalah aula, baiklah. Sebab semuanya dalam sunnah. Azan Bilal pun sunnah, azan dan qamat Bilal pun sunnah, azan dan qamat Abu Mahdzurah pun sunnah. Tidak masalah apa. Itu dia. Jadi maknanya sesungguhnya ibadat-ibadat yang datang dengan cara yang berbagai itu, seharusnya, sebaiknya bahawa seseorang itu dia melakukannya mengikut cara-cara tadi. Kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam tu. Macam kita duduk tahiyat tawarruk dengan duduk apa? Iftirash kan? Ada 2 riwayat. Sebenarnya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dia tarjih sembahyang yang 2 rakaat, jenis 2 rakaat kita duduk secara iftirash, sembahyang jenis 4 rakaat kita duduk tawarruk. Tapi dua-duanya datang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Baik. Kemudian cerita pasal mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad, azannya ada 15 jumlah ayat dia, 15 ayat tu. Kan? Dan ini adalah azan Bilal radhiyallahu anhu, azan yang dilaungkan oleh orang yang bermazhab dengan mazhab Hanafi itu di Pakistan ataupun India tu. Di masjid India, macam mana masjid India Kuala Lumpur? Saya tak pernah, siapa pernah sembahyang masjid India? Masih azan macam mana? Macam kita kan azan tak ingat? Sama kita? Tak ada masalah apa. Itu dia. Itu azan Bilal. Kalau di Pakistan azan ni dulu, azan ni sama dengan qamat. Tak ada masalah apa. Baik, di antara, saya ingat saya tak payah baca kot dalil hadis ni panjang lah. Dalil mazhab Syafi'i, dalil mazhab Maliki, ya, tapi saya tulislah di sini yang sebagai maklumat.
Cumanya hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis Abdullah bin Zaid, hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia kata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, kan, Rasulullah memerintahkan supaya dibuat satu nakus. Nakus ni apa dia? Tu macam kita panggil apa? Trompet. Nak panggil orang semalam solat. Dibuat nakus tadi untuk panggil manusia, panggil orang ramai untuk solat berjemaah. Ya. Dia kata tiba-tiba ketika aku tidur, kata Abdullah bin Zaid, bila aku tidur malam tu, aku tidur, datang seorang lelaki. Dia pikul nakus. Nakus ni trompet besar lah. Kan? Kita panggil macam zaman dulu besar tu kan, tiup tu bunyi suara besar tu kan. Jadi maknanya ketika aku tidur, datang seorang lelaki duk pikul benda tu di tangannya. Maka aku tanya, ya Abdullah, wahai hamba Allah, atabi'un naqus, adakah kamu menjual trompet? Kan? Tu orang tu tanya balik, wa ma tasna'u bihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kamu nak buat dengan benda ni? Ketika orang tu yang pikul benda tu kan, kita panggil hello tu lah kan, maknanya kamu jual benda ni kah? Dia kata, kamu nak buat apa benda tu? Benda ni nak buat apa? Oh, dia kata, aku nak panggil orang mari solat. Aku nak beli, aku nak guna panggil orang datang solat. Dia kata orang tadi, maukah engkau aku tunjukkan dengan yang lebih baik daripada itu, lebih baik daripada trompet tu? Maka aku kata, silakan. Dia kata, katalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kata ni, dia kata, ini lagi baik. Dia mimpi Abdullah bin Zaid. Qala thumma istakhara anni ghaira ba'idin. Kemudian dia undur daripada aku. Dia pergi belakang jauh sikit. Kemudian dia kata, kemudian dan kamu kata pula apabila kamu nak qamat, nak mendirikan solat, kamu kata pula yang ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau nak qamat, nak sembahyang tadi kata tu pula. Tadi untuk azan, ni untuk qamat. Jadi dia mimpi jadi malaikat lah kan. Apabila dia kata masuk waktu subuh, dia kata falamma asbahtu, bila sampai waktu pagi, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu bima raaitu. Aku jumpa Nabi, aku ceritakan Nabi apa yang aku mimpi malam tadi. Maka Nabi kata, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Ini adalah sungguhnya mimpi yang benar insya-Allah, Nabi kata. Maka Nabi kata, bangun engkau bersama Bilal, ajar Bilal. Maka aku ajarkan Bilal, kan, Nabi kata, ajarkan kepada Bilal apa yang kau telah mimpi malam tadi, kan. Sesungguhnya suara dia lebih anda sautan, suaranya lebih bergema daripada suara engkau. Maka aku pun bangun bersama dengan Bilal, aku pun mengajarkan dia, dan Bilal pun melaungkan azan itulah, kan. Maka Umar dia dengar bunyi azan tu, dia pun datang. Dia di rumah dia, fa kharaja yajurru ridaahu, dia keluar dalam keadaan orang tu kelang kabut lah, keluar cepat-cepat dalam keadaan tarik dia punya selendang dia, seret selendang dia tadi kan, tarik dalam keadaan tak sempat nak pakai elok-elok lah, keluar cepat-cepat daripada rumah dia. Wa yaqulu wallazi ba'athaka bil haqqi ya Rasulullah, demi Tuhan yang mengutuskan engkau dengan kebenaran ya Rasulullah, sesungguhnya laqad ra'aitu misla ma ra'a, sungguhnya saya pun mimpi macam dia mimpi juga, sama. Umar kata, saya mimpi azan macam mana Abdullah bin Zaid mimpi, sama. Maka Nabi SAW kata, falillahil hamd, segala puji bagi Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu dia. Baik, ini cerita tentang hadis tentang azan. Itu dia.
Baik, tengok pula pasal pegawai-pegawai beliau sallallahu alaihi wasallam, faslun fi umaraihi. Umara ni macam wakil-wakil lah, wakil-wakil Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegawai-pegawai. Itu. Di antara mereka ialah Badhan bin Sasan, berasal daripada keturunan Bahram Jauh. Ni orang Farsi ni, Badhan ni orang Farsi lah kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuknya untuk menjadi pemimpin penduduk Yaman seluruhnya setelah kematian Kisra, Maharaja Farsi, kan? Jadi masuk Islam. Beliau adalah pemimpin Islam pertama di Yaman. Pemimpin Islam pertama di Yaman dan raja Ajam. Ajam ni non Arab lah. Pertama yang memeluk Islam, raja Ajam yang pertama masuk Islam. Itu dia. Lepas tu barulah sampai kepada para miswara kan. Para miswara. Sultan Melaka. Apa tukar nama jadi nama apa? Lupa dah sejarah Melayu kan. Sultan Mahmud ke? Bukan dia kot. Hak lah ni kah Sultan Melaka duk mengaku kat depan buat mana? Pelantikan kat Gombak tu kan. Merapu. Semua orang mengaku jadi raja tu. Siapa nak jadi rakyat? Baik. Setelah kematian Badhan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat anaknya Syahr bin Badhan untuk memerintah Sana'a. Sana'a ni Yaman lah, ibu negara Yaman kan. Yang sekarang ni berlaku yalah kacau bila tadi, puak Syiah tadi kan. Puak Syiah jahat tu. Dia buat kacau merata tempat, merata dunia dia buat kacau. Sampai ke Malaysia kita pun dia buat kacau. Puak Syiah ni kan. Tu. Dan wilayah sekitarnya, akhirnya Syahr terbunuh. Bila dia terbunuh, dia mati. Dan Rasulullah SAW menunjukkan Khalid bin Sa'id bin Al-As untuk memimpin Sana'a. Itu dia. Dia Khalid bin Sa'id ni dia ni orang mana? Orang Mekah lah. Dia ni lebih kurang maksud dia orang yang kelima macam itulah yang memeluk agama Islam, di antara yang terawal lah memeluk agama Islam. Ini Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu. Dia ni terbunuh ketika mengetuai tentera ke Syam ya. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, masa Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar hantar dia jadi ketua perang pergi ke Syam. Di sana dia mati terbunuhlah, syahid radhiyallahu anhu pada tahun yang ke-14 Hijrah. Ini Khalid bin Sa'id bin Al-As radhiyallahu anhu. Baik. Rasulullah SAW mengangkat pula Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi menjadi pemimpin Kindah dan Sadif. Nabi SAW telah wafat sebelum Al-Muhajir berangkat ke wilayah itu. Dilantik sahabat ni, lepas tu Nabi pun meninggal. Lepas tu Abu Bakar jadi khalifah. Abu Bakar hantar dia untuk memerangi orang-orang murtad. Maksudnya berlaku kemurtadan di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mana dia pernah kata dulu masa zaman Nabi hidup kami bayar zakat lah. Nabi dah wafat kami tak mau bayar zakat dah. Kan? Maka Abu Bakar memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat kan. Itu dia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Ziyad bin Umayyah Al-Ansari memimpin Hadramaut. Yaman ni orang Abu Musa Al-Asy'ari kan. Abu Musa Al-Asy'ari daripada Yaman. Abu Musa Al-Asy'ari memimpin Zabid, Aden dan As-Sahil, yakni pesisir pantai. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu memimpin Al-Janad. Abu Sufyan bin Sakhar bin Harb memimpin Najran. Yazid putra Abu Sufyan memimpin Taima. Khattab bin Asid memimpin Mekah dan mengurus pelaksanaan haji kaum muslimin tahun ke-8 Hijrah. Tahun ke-8 Hijrah. Dalam usia kurang daripada 20 tahun. Muda lah maknanya. Sebelum 20 tahun dah jadi ketua dah. Jadi pemimpin, jadi kita kata menteri lah kan. Sekarang jadi menteri lah.
umur tak sampai 20 tahun. Lah ni kan nak jadi menteri berebut lah kali umur 70 tak boleh jadi menteri lagi. Kan? Tak apalah. Mana buat macam mana kan? Hikmah yang tertentu. Boleh hafal Quran, tak ada masalah apa. Paling kurang keluar boleh jadi mudir tahfiz. Buka tahfiz kan. Jadi mudir lah madrasah tahfiz Al-Quran. Maknanya kan kita hikmah. Jadi orang beriman ni macam tu, apa pun dia boleh buat kan. Boleh hafal Quran insya-Allah 30 juzuk. Pakar pula siap boleh hafal nama surah, nombor surah dan nombor ayat, nombor muka surah Al-Quran insya-Allah. Kan? Jadi hikmah dia kan. 20 tahun. Sebelum 20 tahun muda sangatlah ni Attab bin Asid tadi kan. Dia memimpin Mekah. Ali bin Abi Talib ditunjuk mengurus hasil bumi Yaman. Dia ni menguruskan hasil bumi Yaman. Zakat apa semua kan. Dan menjadi hakim di sana. Dan mengangkat Am bin Al-As sebagai pemimpin Oman. Oman kan. Kalau Amman tu ibu negara Jordan kan. Oman. Jadi bahasa Arabnya Oman serta wilayah sekitarnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menunjuk pula sejumlah sahabat untuk mengurus zakat. Kan? Maknanya sebab setiap kabilah memiliki pengurus zakat tersendiri. Kabilah ni bukan sikit, banyak. Kabilah ni kan. Kita kata macam kabilah ni macam tu lah. Bangsa kita Jawa ada, lagi apa Kelantan ada, Kedah ada, Perak ada, macam-macam bangsa kan. Bangsa kabilah, macam-macam kabilah. Tu dia. Ramai sangat. Jadi setiap kabilah ni ada pengurus zakat dia sendiri. Oleh kerana itu jumlah pengurus zakat sangatlah banyak. Ramai. Orang yang nak menguruskan zakat ni ramai. Itu dia. Kemudian Nabi SAW mengangkat Abu Bakar untuk memimpin jemaah haji tahun yang ke-9 Hijrah. Maknanya ni 2 tahun sebelum Nabi wafat lah. Ni hadis muttafaqun alaih kan. Hadis Abu Hurairah ni cerita ni pasal Nabi angkat Abu Bakar jadi maknanya amir haji pada tahun yang ke-9 Hijrah. Lalu beliau SAW mengutus Ali menyusul Abu Bakar untuk membacakan surah Al-Bara'ah kepada manusia. Maknanya dikatakan hal itu dilakukan kerana awal surah yang dimaksud turun setelah Abu Bakar berangkat menunaikan haji. Jadi Nabi hantar Ali untuk bacakan surah Al-Bara'ah yang turun kan. Ada. Namun sebahagian ulama lah mengatakan bahawa kebiasaan bangsa Arab tidak boleh melakukan perjanjian atau membatalkannya kecuali pemimpin atau orang yang berasal dari keluarganya. Pendapat lain mengatakan Nabi SAW mengutus Ali radhiyallahu anhu menyusul Abu Bakar sebagai pembantu. Oleh kerana itu As-Siddiq bertanya kepadanya, pemimpin atau yang dipimpin? Baik, lafaz ni adalah maksud dia dhaif ya, pemimpin atau yang dipimpin. Ali menjawab bahkan yang dipimpin. Jadi mana pemimpin, kata-kata Abu Bakar kepada Umar tu lafaz ni dhaif. Kerana apa? Sebagian disebut oleh kitab tahqiq kitab Zadul Ma'ad yang bahasa Arab yang ada dekat saya ni, selain daripada Al-Arnaud ni, maknanya dia bagi tahu kerana padanya ada rawi yang bernama Abu Zubair, dia ni mudallis. Mudallis ni maksud dia hadis dia tak boleh diterima lah. Hadis tak boleh diterima. Apabila dia kata dari si fulan, maka hadis dia tak diterima lah, maksud dia gitu. Baik. Ada pun musuh-musuh Allah dari kaum Rafidah. Syiah ni tu penggunaan ni lah. Dia ambil cerita ni kan, tapi dia putar belik lah. Fakta tu dia putar belikkan fakta. Mereka berkata, tengok jahatnya Syiah tadi kan. Mereka berkata Rasulullah SAW memecat Abu Bakar dan melantik Ali sebagai pengganti Abu Bakar. Dia putar belik fakta tu. Padahal Nabi hantar Ali dia dengan tujuan lain. Bukan tujuan nak pecat Abu Bakar kemudian lantik Ali. Tapi orang jahat macam itulah. Sungguh ini bukan hal yang pertama daripada kedustaan dan pengada-adaan mereka. Maknanya ni di kurun yang keberapa ni? Kurun yang ke-7, yang ke-8 kan? Maknanya Ibn Qayyim sebut tentang Syiah. Syiah ni maknanya dah lama lah. Kan? Dah lama lah.
Para ulama berselisih pendapat, apakah haji ini terjadi pada bulan Zulhijjah ataupun Zulqa'dah? Kerana adanya an-nasi, yakni penguluran bulan haram. Kan maksudnya, menyikapi masalah ini mereka terbagi kepada dua pendapat, wallahu a'lam. Dia bab ni bab apa nama? Ikhtilaf ulama tentang bulan Zulhijjah. Haji ini terjadi pada bulan Zulhijjah ataupun Zulqa'dah di sini. Baik, dia bahasa Arab, dia kena tengok bahasa Arab balik. Kadang-kadang terjemahan dia tak apa nak kenal sikit. Betul tak? Adakah haji ini berlaku pada bulan Zulhijjah ataupun dia itu berlaku pada bulan Zulqa'dah min ajlin nasi ala qaulain wallahu a'lam. Khilaf di kalangan ulama lah. Ya. Tapi yang sahihnya berlaku pada bulan Zulhijjah. Seterusnya kita masuk pula kepada pasal pengawal-pengawal Nabi SAW. Pengawal-pengawal ya. Fi harsihi SAW. Di antara mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengawal Rasulullah SAW pada perang Badar ketika tidur di Al-Arish. Maknanya kemah tempat Nabi SAW tidurlah. Nah, di situ dia kawal. Sa'ad bin Mu'adz ni dia ini Islam pada tahun yang kelima Hijrah. Tahun yang kelima Hijrah. Dia wafat pada umurnya 37 tahun. Wafat pada umur 37 tahun dan dikebumikan di Al-Baqi'. Situ tempat kuburan di Al-Baqi'. Dia ni mati masa peristiwa apa? Peristiwa perang Al-Khandaq. Perang Khandaq Perang Khandaq, dia kena panah dekat sini, dekat dia punya ni Ukhul. Dia kena panah di sini, urat ni putus urat ni, maka darah ni keluar tak berhenti, maka diikat kan. Sampai maknanya apa nama, bila dah tentera Al-Ahzab dah balik apa semua, jadi Nabi SAW jatuhkan hukuman kepada puak-puak Yahudi. Nabi suruh dia sendiri yang jatuhkan hukuman. Maka dia kata hukuman dia bahawa lelaki semua dihukum bunuh dan wanita-wanita semua jadi tawanan. Maka Nabi kata, engkau telah menghukum dengan hukuman daripada 7 petala langit. Ya kan? Bila dia mati hari itu, maknanya bergegar Arash bergegar dengan kematian apa nama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Bila orang pikul jenazah dia tadi sangat ringan, maka Nabi kata tahmiluhu al-malaikah. So, dia ni dipikul juga oleh para malaikat. Sa'ad bin Mu'adz. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala apa nama tentang manaqib Sa'ad bin Mu'adz. Manaqib ni biodata lah. Biodata Sa'ad bin Mu'adz. Hadis Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar Nabi SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'adz. Bergegar arash ar-Rahman kerana kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Cukup hebatlah kan? Orang ni cukup hebat. Di antara kelebihan dia hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmizi rahimahullah tentang manaqib ataupun biodata Sa'ad bin Mu'adz, hadis daripada Al-Bara, katanya telah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbun harir, kain ataupun baju daripada sutra, bagi hadiah pada Nabi, ya kan? Maka para sahabat tu tengok dengan rasa kagum lah, kerana apa? Kain sutra tadi lembut kan, halus. Orang lelaki tak boleh pakai lah sutra kan. Kain sutra ni kain dia lembut, licin, sejuk kan. Jadi kita orang lelaki insya-Allah pakai dalam syurga besok. Tapi bukan sutra yang buatan manusia ni, taklah kan. Sutra yang Allah Taala sediakan di dalam syurga. Ada sutra nipis, ada sutra tebal dalam syurga. Itu dia. Jadi maknanya sahabat-sahabat tengok kagumlah dengan kain sutra tadi kan. Orang hadiah kepada Nabi SAW.
Maka Nabi kata, kamu merasa kagum dengan kain ni, ya kan? Sesungguhnya Nabi kata, manadil ni macam sapu tangan tu lah, kain apa? Sapu tangan kita guna lap tangan tu kan. Milik Sa'ad bin Mu'adh dalam syurga lebih baik daripada ini. Manadil ni itulah kain sapu tangan tu kan. Yang kain kecil kita guna untuk lap tangan, betul, lap mulut tu, lebih baik daripada ini. Milik Sa'ad bin Mu'adh dalam syurga lebih baik daripada ini. Maknanya belum mati lagi Nabi cerita dah tentang apa yang akan diterima, akan dirasai oleh Sa'ad bin Mu'adh dalam syurga radhiyallahu anhu. Itu dia. Ini kisah Sa'ad bin Mu'adh. Dia ni yang mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Dia ni Islam. Siapa yang Islamkan dia? Di antara yang Islamkan dia ni adalah Mus'ab bin Umair, yang Nabi utus ke Madinah. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, Nabi hantar Mus'ab dulu, okay, untuk berdakwah. Itu dia. Kemudian Muhammad bin Maslamah, yang mengawal beliau sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Muhammad bin Maslamah ni, dia ni meninggal di Madinah pada tahun 46 Hijrah. 46 Hijrah. Dia meninggal di situlah ketika umur dia 77 tahun. 77 tahun. Dia meninggal di Madinah. Ya. Dan dia masuk, yang Islamkan dia juga Mus'ab bin Umair. Juga Islamkan dia Mus'ab bin Umair. Itu dia. Jadi dia Islam sebelum Sa'ad bin Mu'adh. Dia Islam dulu. Muhammad bin Maslamah. Jadi pada perang Tabuk dia ni tak ikutlah. Kenapa? Kerana Nabi lantik dia jadi ketua di Madinah. Dia tak keluarlah pada perang Tabuk. Dia berada di Madinah. Dan Az-Zubair bin Al-Awwam, ini sepupu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, yang menjadi pengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq. Pengawal-pengawal beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Dialah orang yang bertugas khusus dalam hal ini. Maknanya dia ni memang jaga semua, bodyguard semualah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu beliau SAW dikawal pula oleh sejumlah sahabat yang lain yang disebutkan ketika turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, surah Al-Maidah ayat 67, Allah menjaga engkau daripada gangguan manusia. Maka Nabi SAW pun keluar. Nabi beritahu, Nabi kata, ya kan, wallahu ya'simuka minan nas. Nabi beritahu ayat ni dah turun, maka sahabat-sahabat pun baliklah, masing-masing balik ke rumah. Tak jaga lagi lah Nabi SAW, kerana Allah sendiri yang jaga Nabi SAW. Tidak sahabat-sahabat ni duduk tidur siang malam lah depan rumah Nabi, takut orang musyrikin tadi mari bunuh Nabi apa semua kan. Pakat duduk jaga keliling rumah Nabi. Bila turun ayat ni wallahu ya'simuka minan nas, Allah yang jaga engkau daripada kejahatan manusia. Jadi tak payah siapa jaga. Ini kelonggaran untuk para sahabat pun baliklah rumah masing-masing kan. Tidak nak menggilih jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Hadis ni status dia hasan lah. Habis tu. Kemudian pasal para al-gojo di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab dia panggil fiman kana yadribul a'naq baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang-orang yang memancung kepala orang yang mana yang datang nak membunuh Nabi dalam peperangan-peperangan ni, depa ni duduk depan. Depa duduk depan, kiri dan kanan, belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mari pancung? Tu. Ada depa ni. Siapa depa ni? Iaitu Ali bin Abi Talib. Ni terkenal lah orang gagah belakang ni kan. Ali bin Abi Talib. Hamzah dah mati lama dah. Hamzah mati perang Uhud tu kan. Tu pun dia orang gagah juga. Mati pun kena tembak curi kan. Sniper bagi ikut jauh kan. Siapa sniper dah? Wahsy kan. Dia bagi, dia panah lembing tu. Itu dia. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam ni orang gagah juga. Pahlawan hebat ni. Orang berani. Al-Miqdad bin Amr. Ya, Al-Miqdad. Dia ni wafat pada tahun 30 Hijrah, zaman pemerintahan Osman bin Affan. Osman solat kat atas jenazah dia lah.
Kan dia mati di Madinah lah. Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, ini wafat pada tahun 43 Hijrah, kita sebut tadi kan, lepas tadi Muhammad bin Maslamah. Kemudian Asim bin Thabit bin Abi Al-Aqlah dan Ad-Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi. Adapun posisi Qais bin Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari pada Nabi SAW sama seperti posisi kepala polisi pada penguasa, ketua polis negara lah. Kan macam tu, cerita senang macam tu lah, kan. Qais bin Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari ni dia panggil macam ketua polis negara. Itu dia tu dengan Nabi SAW tu macam ketua polis. Sementara Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri di bahagian kepala Nabi SAW sambil menghunus pedang pada peristiwa Al-Hudaybiyah. Maksud di kepala Nabi, di hadapan Nabi lah, takkan naik atas kepala Nabi kot. Maksud dia di hadapan Nabi SAW, dia hunus pedang, tengok siapa nak mari, nak buat kacau, maka dia dulu mula. Ini dalam peristiwa Al-Hudaybiyah, ini cerita dia kan. Itu yang disebut. Kemudian pasal pengurus nafkah, itu dia. Fi man kana ala nafaqatihi, maksudnya atas nafkah Nabi SAW dan keluarga dia. Siapa yang di antara sahabat yang menguruskan nafkah Nabi SAW tadi? Kan? Ada sahabat-sahabat yang menguruskan nafkah tadi. Cincin Nabi SAW, wa khatamahu, kan? Wa khatamihi, khatam Nabi SAW, cincin Nabi SAW. Siapa yang urus? Begitu juga dengan kasut Nabi SAW, sugi Nabi, wa man kana ya'dhanu alaih, dan orang yang jadi maknanya kita kata pengawal. Siapa nak jumpa Nabi, jumpa aku dulu. Nanti aku tanya Rasulullah, ni ada orang nak jumpa Nabi, boleh tak boleh kah? Nabi kata silakan masuk. Kan? Itu dia. Macam hadis Nabi SAW duduk di satu kebun. Di satu kebun, maknanya Nabi hulurkan kaki dalam perigi tu kan. Maka datang sahabat minta izin, Abu Musa kata, hari ni aku nak jadi pengawal Nabi SAW. Dia tunggu depan kebun tu. Ada seorang nak masuk. Dia kata, tunggu sebentar, aku nak jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, Abu Bakar datang minta izin. Nabi kata, suruh dia masuk. Kan? Suruh dia masuk. Maknanya, lepas tu datang pula Umar, Nabi kata, suruh dia masuk. Datang pula Ali, suruh dia masuk kan. Datang pula Osman kata, mari-mari, maknanya dah penuh dah tempat tu, tak tempat nak duduk dah kan. Dekat Nabi tak tempat dah, maknanya ada Abu Bakar, Umar, Ali, Umar, kemudian Osman lah yang ketiga kan. Osman, maka Osman duduk di depan tu lah kan. Ya, kata Sa'id bin Musayyib, dia kata aku takwilkan itu, maknanya aku takwilkan, dia kata dalam Sahih Bukhari tu, aku takwilkan kuburnya, sebab kubur dia bukan duduk dengan Abu Bakar kan, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar kan. Jadi maknanya Osman duduk di bahagian sana. Maknanya kata Sa'id bin Musayyib, aku takwilkan kuburnya. Mana kubur kan di Baqi' tu di hujung sana kan. Bukan dekat ni, di hujung sana. Kerana itulah tadi, maknanya orang yang datang bunuh dia tu, dia pun tak benarkan pun dikebumikan di Al-Baqi', maka dikebumikan dia di kebun dia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu dia. Bilal bertugas mengurus nafkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafkah dia. Kan dia orang manusia biasa, berhajat kepada makanan, minuman, semua pakaian, semua kan, keluarga, ada keluarga yang nak kena bagi makan. Yang uruskan nafkah Nabi tadi adalah Bilal. Kita tanya Nabi apa yang tak ada rumah dia apa semua, tanya sahabat, hantarlah kan. Kemudian Mu'aiqib bin Abi Fatimah, bukan Fatimah tu, tertinggal perkataan Abi tu ya. Tulis tu Abi Fatimah. Dalam kitab asal ditulis Abi Fatimah, bukan Fatimah. Mu'aiqib bin Abi Fatimah, tulis Abi di situ. Kita tulis Abi je. Tak ada pen. Pen berlemak lah kotak tu, ambil mana satu nak. Lepas tu buah balik. Ya kan? Itulah sebab tu nak kena tengok kiri kanan ni. Kadang-kadang dia terjemahan dia tertinggal. Biasalah kan, terjemahan. Kadang-kadang dia tertinggal. Yang shin jadi sin. Shin jadi sin. Biasalah kadang-kadang sahabat rakan kita Indonesia ni, Indonesia, Filipina ni, dia pas shin dia tak apa nak syok sebut, dia sebut sin. Shin dia tak apa minat. Kan? Begitu juga za. Za dia tak apa minat sebut, jadi ja. Ijakana bukan ijakana, idza kana.
Tapi kalau dia baca Quran sedap. Tapi time cakap dia tak apa nak layan sangat huruf ni. Dia tak apa nak layan. Minta maaf cakap lah kan. Biasalah tu. Filipina, Indonesia, huruf za ni jadi ja. Kan? Jadi ja. Za jadi ja. Biasalah dalam percakapan lah. Tapi kalau dia baca Quran, Masya Allah. Apa nama syekh apa yang baca Quran sedap tu? Indonesia tu kan? Oh, sekali dia tarik berdengung. Sedap. Baik. Mu'aqib bin Abi Fatimah Ad-Dawsi, maksud dia bertugas ala khatamihi, bertugas mengurus cincin Nabi SAW. Dia ni urus cincin, tak tahulah dia urus macam mana, bagi gila ke apa, wallahu ta'ala alam lah. Bawa cincin Nabi ke, simpan cincin Nabi ke apakah. Sebab cincin tu apa dia? Cok mohor kan. Jadi maknanya dia ni simpan cincin ke apakah, nak cok surat-surat apa, ambil ke dia, maka dia tukang cok, wallahu ta'ala alam. Macam itulah. Dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertugas mengurus siwak dan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia perlu buat capal Nabi kan. Allah kali dia buat kopiah capal. Atas kopiah ni ada capal, sandal. Buatlah gambar. Mana ada kopiah kan? Bubuh selipar atas kepala. Ada tengok. Masuk kan. Tengok ada jual tepi-tepi tu jalan tu. Sandal Nabi SAW. Betul kan sandal Nabi tu? Mana dia riwayat dia apa semua kan? Itu dia. Itulah macam lagi ni, lalu orang hibur dengan pemakanan sunnah kan. Yang makanan sunnah yang Nabi duk makan tu bukan Nabi takat Nabi dia makan, Abu Lahab pun makan juga. Kurma, buah kurma apa semua tu, air zam-zam apa semua tu, Abu Lahab, Abu Jahal pun makan minum juga. Kan? Itu dia. Cumanya khasiat makanan dan buah-buahan tu lah. Kan? Tapi dia jadi nama makanan sunnah. Bila makanan sunnah ni Nabi mula makan, Abu Lahab tak makan lah. Kan? Itu dia. Khasiat tu baguslah, khasiat dia kan. Tapi yang duk buh nama makanan sunnah tu siapa? Duk buh tu pemakanan sunnah. Jadi biasa dah pemakanan sunnah. Kan? Bubuh pula kismis jampi apa semua. Dekat hospital tengok kan satu troli tu lah. Kismis jampi. Ya Allah. Kan? Nak buat macam mana? Jadi orang tengok kismis jampi dia punya lain. Kan? Jadi bisnes habis semua. Allah. Lah ni ada lagi. Air pondok jampi, air jampi pondok. Air pondok jampi apa? Dia tengok je. Kalau belah kampung saya tu lalu kot belah-belah pokok dia tampal di pokok tu kan. Air jampi pondok, telefon sekian-sekian bawah tu. Air jampi. Itulah tu. Saya kata saya tasik bukan merah tu saya boleh jampi. Pilah ambil air, tak payah ambil lah, kita duk buka pipe tu bukan merah tu kan. Malahnya semua rumah dapat. Orang Melayu tak Melayu semua dapat ayat jampi Bukit Merah, Tasik Bukit Merah tu kan. Saya duduk kat sana kan. Senang. Pergi baca ruqyah di Tasik tu. Kan? Bukan buka paip dah. Tak nak masalah apa. Tak tahulah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberi izin khusus untuk menemuinya kepada Rabah Al-Aswad. Al-Aswad, Rabah Al-Aswad dan Anasah. Yang Anasah maknanya dua mantan budaknya, dua bekas hambanya lah. Kan? Itu dia. Al-Aswad dan Anasah. Kemudian Anas bin Malik dan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Hadis Abu Musa yang sebut tadi lah, yang kisah dia tunggu Nabi duduk di kebun tadi kan, dalam dia hulurkan kaki dia ke dalam perigi itu. Abu Musa ni jadi, dia kata hari ni aku nak jadi bodyguard Nabi sallam. Bukan Nabi suruh pun, hari ni aku nak jadi, dia kata. Tak ada masalah apa tu. Baik. Kemudian pasal para penyair dan ahli pidato Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syu'ara'ihi wa khutabaihi. Penyair Nabi sallam. Penyair ni apa? Penyair ni maksudnya depa ni maknanya memuji Nabi SAW, memuji para sahabat, memuji Islam apa semua kan, dalam syair depa lah. Kan? Itu penyair. Di antara para penyair Nabi SAW yang melakukan pembelaan terhadap Islam adalah Ka'ab bin Malik.
Kami balik yang kita baca tu kisah dia tak hadir dalam perang Tabuk tu kan. Kemudian Abdullah bin Rawahah yang maknanya terbunuh syahid dalam perang apa? Perang Mu'tah kan. Perang Mu'tah, Abdullah bin Rawahah. Dia ni penyair juga. Sampai ketika diriwayatkan dalam riwayat bahawa dia ni ketika mana dalam perang Mu'tah tu kan, setelah Zaid bin Harithah mati, Ja'far bin Abi Talib mati, maka dia orang ketiga lah yang Nabi tunjukkan untuk jadi ketua perang tadi kan. Maka dia berasa diri dia macam takut-takut. Dia kata dia bersyair, dia kata pada diri dia sendiri, ya nafs malaki takrahinal jannah, wahai diri, kenapa aku lihat engkau bencikan syurga. Dia kata pada diri dia sendirilah, ya nafs malaki takrahinal jannah aqsimu billahi latanzilanna. Dia kata aku bersumpah dengan Allah Ta'ala, engkau pasti ke sana kan? Engkau pasti masuk ke tengah-tengah medan musuh tadi. Ta'i'atan aw latukrahanna, sama ada engkau tadi taat ataupun engkau terpaksa, engkau kena juga. Fatalama qad kuntu mutmainnatan. Dia kata selama ini aku duduk tenang lenang, sekarang ni berasa takut. Maka hari itu dia dibunuhlah dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni pokok mu'arrikhun, ahli tarikh menyebut bahawa 3,000 orang Islam lebih kurang lah. Nak kira sesuatu lebih kurang 3,000 orang kan, berhadapan dengan 200,000 tentera Rom lawan. Ya. Jadi maknanya ramai, bila yang terbunuh tadi, 3 terbunuh, tak ada siapa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka orang Islam ni pakat tunjuk kepada Abu Sulaiman Khalid bin Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Khalid bin Al-Walid ni orang pakar dalam strategi perang lah. Jadi antara dalam kisah disebut bahawa Khalid tadi maknanya dia berjaya mengundurkan tentera Islam dalam keadaan selamat. Maknanya ramai yang tak matilah. Kalau tidak kan 200,000 orang nak lawan kan, dengan 3,000 orang. Bila malam sampai, strategi perang dia, bila malam sampai, maknanya dia hantar satu pasukan pergi maknanya belakang bukit, dan dia tukar yang sebelah kiri letak sebelah kanan, yang di depan letak di belakang, supaya bila besok perang pok-pok Rom tengok, orang baru, hari ni orang baru. Maksud dia ni psikologi. Pok-pok Rom tengok tadi, orang baru teruk, kita orang ni ya penat lah. Depa dah tukar orang lain dah. Lepas tu pula bila subuh esok, kata Khalid, kamu bising di sana, kemudian kamu hamburkan debu ke udara. Maknanya ada bantuan baru yang tiba. Kan? Masa tu tentera Rom jadi kelang kabut lah. Masa tu Khalid bin Al-Walid dia berjaya mengundurkan tentera Islam. Bila sampai di Madinah, orang Madinah tengok mereka ni macam lari pada perang, mereka ambil tanah, mereka baling pada tentera Islam. Mereka kata, mereka kata, kamu ni melarikan diri daripada medan perang. Dia kata kepada tentera Islam tadi. Maka Nabi kata, mereka ni bukan melarikan diri, tetapi mereka ni adalah qurrar. Laisu furrar walakinnahum qurrar. Mereka bukan melarikan diri, tetapi mereka akan kembali. Maksud dia gitu kan. Jadi maknanya ini kisah ni lah, kisah di dalam perang Mu'tah tentang Abdullah bin Rawahah tadi. Maknanya dia syahid di medan Mu'tah. Maksud Nabi masih hidup lah. Tahun yang ke-8 Hijrah. Tahun yang ke-8 Hijrah, perang Mu'tah. Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Rawahah ni sahabat-sahabat besar ni kan, mati dalam perang Mu'tah radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi maknanya tentang Ja'far kita baca hadis kan, dia potong tangan kiri kanan, Allah gantikan untuk dia dengan sayap, berterbangan bersama burung-burung di dalam syurga. Tadi Ja'far bin Abi Talib. Dan Hassan bin Thabit. Adapun yang paling keras di antara mereka terhadap orang-orang kafir adalah Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia ni sebagaimana dalam hadis yang sahih, Syekh Albani sebut dalam kitab Sahih Silsilah Sahihah, hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi kata dekat dia, Nabi kata uhjul musyrikin fa inna Jibril ma'aka. Nabi kata
kamu bersyairlah menghina orang-orang musyrikin, menghina akidah mereka. Sesungguhnya Jibril bersamamu. Dia dibantu oleh Jibril alaihissalam. Hasan bin Thabit. Dia bersyair akan mengutuk sembahan-sembahan orang-orang musyrikin. Itu dia. Jadi maknanya syair-syair para sahabat tadi dah ada diwan. Diwan ni Dewan ni macam itulah kita kata buku, dibukukan syair-syair daripada tadi lah. Macam Diwan Syafi'i. Imam Syafi'i dia ada syair dia sendiri kan. Diwan Syafi'i macam itulah. Ada dalam diwan dia apa. Dan Ka'ab bin Malik juga seorang penyair. Keduanya mencela orang-orang kafir dengan sebab kekafiran dan kesyirikan. Adapun ahli pidato Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Thabit bin Qais bin Syammas. Ini sahabat yang petah berpidato. Itu dia. Habis itu, kemudian pasal para pendendang yang biasa berdendang. Dia kata berdendang di sini dia kata hudat. Hudat ni maksudnya orang yang berdendang bersyair lah ketika dalam perjalanan musafir, kan? Bernasyid macam itulah. Kan? Nasyid bukan apa yang menaikkan semangat, cerita balik, sebut balik kisah-kisah, kan? Jihad, para syuhada, menaikkan semangat, kan? Dalam perjalanan tu nak kena ada orang bagi semangat apa semua, kan? Itu dia. Baik. Di hadapan Nabi SAW saat safar, ketika dalam perjalanan lah, bersyair. Di antara mereka adalah Abdullah bin Rawahah. Duk saja dia pendendang lah syair daripada tadi kan. Syair bahasa Arab ni sedap lah. Kadang-kadang kita tak faham bahasa Arab pun kita dengar syair tadi kita seronok. Walaupun kita tak faham bahasa Arab. Dia keindahan bahasa Arab ni macam tu. Dalam bahasa Melayu kita panggil syair juga kan. Syair. Apa nama dia panggil? Syair aja kan dalam bahasa Melayu. Tu. Apa dia? Gurindam. Tu dia maknanya mengajak kepada benda yang tak elok kan. Jadi ni bukan dia. Kemudian Anjasyah, bukan Anjasah ya. Anjasyah. Hadis Anjasyah ni kita dah baca dah dulu. Kisah Anjasyah. Dia ni suara sedap, suara merdu. Dia ni boleh panggil, dia ada lirik dia memanggil unta-unta ataupun nak bagi unta jalan laju, dia ada lirik dia. Dia nak slowkan unta tadi, dia ada lirik dia. Anjasyah ni suara dia sedap dan dia dipandai, kan? Sehingga Nabi kata, ruwaidan ya Anjasyah la taksiril qawarir. Hai Anjasyah, jangan ni sangat menanya asyik nak bersaing. Sebab apa? Sebab wanita-wanita tadi akan tergoda dengan suara merdumu, kan? Macam itulah Nabi kata la taksiril qawarir. Jangan takut, maknanya al-qawarir ni kaca, gelas. Takut pecah gelas, Nabi kata. Takut wanita-wanita yang di atas tunggangan tadi dia pun rasa macam tergoda, terpikat, maksudnya dia mari talbis iblis apa semua kan. Macam tu Nabi kita ruwaidan ya Anjasyah. Itu dia. Serta Amir bin Al-Aqwa dan pamannya, pak saudara dia lah, saudara laki-laki dari pihak ayah, iaitu Salamah bin Al-Aqwa. Ni orang suara sedap belakang ni, suara yang merdu kan. Dalam Sahih Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seorang pendendang yang bagus suaranya. Maka Rasulullah bersabda kepadanya, perlahanlah wahai Anjasyah. Dia tak boleh sebut Anjasyah, dia sebut Anjasah. Kan? Shin ni tak pernah mau sebut. Dia sebut sin, S kan. Bubuh Y lah bagi sedap Anjasyah kan. Beza sikit. Sebab dalam lafaz asal dalam bahasa Arab Anjasyah, bukan Anjasah. Anjasyah. Syah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, perlahanlah wahai Anjasyah, jangan engkau pecahkan kaca-kaca. Maksudnya wanita-wanita yang lemah. Itu dia. Habis tu. Masuk pula kita kepada pasal peperangan. Fi ghazawatihi wa bu'uthihi wa sarayahu
sallallahu alaihi wasallam, peperangan-peperangan, ekspedisi-ekspedisi militer dan patroli-patroli beliau sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam bahasa Arab ni dia ada beza. Ghazawat dengan bu'us dan saraya dia ada beza. Kalau ghazawat, peperangan yang ada yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghazwah. Ghazwah ni Nabi ada, Nabi ikut sekali. Tapi kalau saraya dengan bu'us, Nabi tak ikut sekali. Itu beza dia. Tak ada, dia nak terjemah dalam bahasa kita dan bahasa Indonesia, tak ada perkataan khas untuk itu kan. Jadi ada ghazawat, bila sebut ghazwah, mana Nabi ada. Bila sebut bu'us, saraya, Nabi hantar pasukan. Nabi hantar pasukan. Nabi tak pergi sekali. Itu dia. Baik. Ghazawatuhu kulluha wa bu'uthuhu wa sarayahu. Dia kata peperangan-peperangan, ekspedisi militer dan patroli yang dilakukan oleh Nabi SAW semuanya terjadi setelah hijrah. Mana peperangan berlaku, pergaduhan berlaku selepas hijrah. Maknanya fatrah Makkiyah selama 13 tahun tu tak ada apa. Orang Islam duk kena hantam kan? Orang Islam duk kena pukul, duk kena macam-macam siksa tadi kan. Tapi Nabi tak suruh lawan. Bukan mereka tak boleh lawan. Kita ni kalau orang buat kita teruk-teruk kan, kita nak lawan juga kan? Duk dah tampak kita pun nak balas jugalah, sikit pun kan. Tapi sahabat-sahabat biar kena kena pukul, kena apa, kena siksa. Hala tengok tadi nak buat apa. Bukan tak ada sahabat-sahabat yang gagah. Umar pun gagah juga, kuat. Sahabat-sahabat lain pun kuat juga. Tapi sebab apa? Sebab tak ada perintah daripada Nabi SAW. Tak buat apa. Sahabat taat sungguh pada Nabi. Macam tu. Jadi semuanya berlaku setelah hijrah. Mau berlaku. Nak contoh kata di Mekah tadi ada fatrah, maknanya fatrah tauhid, fatrah sabar. Sabar. Orang buat kat kita sabar. Buat macam mana pun sabar. Walaupun sampai mati. Macam Sumayyah, Yasir, semua tu kan, mati. Baik, dalam jangka waktu 10 tahun peperangan di Madinah lah ni. Kan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam jangka 10 tahun itu peperangan yang terjadi sebanyak 27 kali. Khilaf. Jadi puak-puak mu'arrikhun, ahli tarikh ni khilaf lah, 27 kali ke apa kali. Sebahagian lagi mengatakan 25 kali. Khilaf. Sebahagian kata 29 kali. Dalam masa 10 tahun tu 29 kali perang. Dan lain-lain. Ada yang kata macam-macam lagi, 29. Banyak sangat qaul kan. Dia bubuh dan lain-lain di sini. Kalau dalam bahasa Arab ni dia kata apa, tengok. Waqila ghairu dhalika, dan dikatakan lain daripada demikian itu. Itu dah. Baik. Nabi SAW turut terlibat langsung di dalamnya sebanyak 9 peperangan. Daripada 29, 27 tadi, 9 dia Nabi ikut. Kalau yang hak kata 29 tu, 9 yang Nabi ikut, yang 20 lagi Nabi tak ikut. Yang Nabi ikut pada Badar. Ini jelaslah ni, Badar. Kan? Badar pun bukan nak keluar perang pun. Badar Nabi kata kita nak pergi ambil balik hak kita punya, yang mereka rampas kan. Hak tu ya, bukan nak perang pun. Kemudian Uhud, Khandaq, perang Khandaq kan, perang Ahzab. Khandaq ataupun perang Ahzab. Kemudian Quraizah, perang dengan puak Yahudi Bani Quraizah. Dia ni sebab apa? Dia selepas Khandaq itulah. Kan? Apa dia sebab berlaku perang Khandaq ni? Sebab berlaku perang Khandaq ni, orang Yahudi Bani Nadir, mereka membatalkan perjanjian dengan Rasulullah SAW, dan mereka cuba untuk membunuh Nabi kan. Mereka panggil Nabi main tempat mereka nak bubuh, nak campak batu kisar gandum tu. Dia bubuh naik atas batu tu, nak campak batu tadi kepada Nabi SAW kan. Jibril bagi tahu dekat Nabi mana dia kan. Nabi balik, Nabi bawa tentera pergilah kepung mereka, sehingga mereka menyerah diri. Kemudian Nabi usir mereka daripada kampung mereka Yahudi Bani Nadir tu. Hasil daripada tu lah, mereka tadi geram lah nak balas dendam.
Mereka nak balas dendam, maka mereka tadi pun pergi jumpa kabilah-kabilah Arab, Ghatfan, apa semua, Quraisy, apa semua tadi pergi jumpa, mereka mesyuarat. Jumpa, pakat kita kena serang Madinah. Masa ni lah panggil tentera Al-Ahzab. Mula dia pok Yahudi Bani Nadir tu lah, mereka nak balas dendam. Mereka pakat untuk Quraisy apa semua yang benci kepada Islam tu pergi serang Madinah. Kemudian puak Yahudi Bani Quraizah ni pula pergi sokong mereka. Yahudi sama Yahudi, biasalah adik-beradik kan. Datang pula Yahudi Bani Quraizah tadi bagi bantuan. Lepas tu lah bila dah tentera Al-Ahzab dah balik, Nabi pergi cari Yahudi Bani Quraizah. Itu dia. Dalam perang Khandaq tu kan, yang mana berlaku pengepungan selama 3 minggu. 3 minggu kepung tadi dalam perang Khandaq. Nabi gali parit di bahagian utara Madinah. Utara Madinah. Sebab bahagian lain semua ada bukit-bukit, ada kebun-kebun kurma kan. Jadi musuh payah nak mari. Di bahagian utara Madinah tu lah maknanya tempat terbuka. Digali parit strategi perang di Parsi. Hasil cadangan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Baik, Quraizah Al-Mustalik, Yahudi Bani Al-Mustalik, kemudian Khaybar, Al-Fath yang penaklukan kota Mekah, perang Hunain dan Taif. Versi lain mengatakan, riwayat lain mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam turut pula dalam peperangan Bani An-Nadir, Al-Ghabah dan lembah Al-Qura, wilayah pinggiran Khaybar. Itu dia. Kemudian ekspedisi militer beliau sallallahu alaihi wasallam dan patrolinya berjumlah sekitar 60 kali. 60 kali. Maksudnya yang tak disertai oleh Nabi SAW, dia panggil bu'uth dan saraya. Lebih kurang 60 kali. Maksudnya Nabi hantar pasukan kecil, pasukan ni ke sana ke sini kan. Itu dia. Adapun peperangan besar dan utama ada 7, iaitu Badar. Badar berlaku bila ya? Bulan apa? Badar bulan apa? Bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Badar Al-Kubra bulan Ramadan. Tahun yang berapa Hijrah? Tahun yang kedua Hijrah. Lepas tu perang Uhud, perang Khandaq, Khaybar, penaklukan kota Mekah, Hunain dan Tabuk. Ini perang besar ni. Cumanya Tabuk pun Nabi pergi 18 hari situ kan. 18 hari situ maknanya Nabi duduk situ, tak berlaku peperangan pun balik. Kan? Maksudnya maknanya itulah strategi perang tadi kan. Psikologi maknanya puak-puak tu tengok tadi takutlah. Perang Tabuk 18 hari. Jamak kasar. Ini sebagian ulama kata jamak kasar ni dekat 18 hari je. Tapi yang sahihnya lagi kita musafir jamak kasar lah. Itu. Berkenaan dengan perang-perang ini, perang-perang inilah ayat-ayat Al-Quran turun. Perang-perang yang Nabi ikut serta tu kan, Badar, Uhud, Khandaq, Khaybar semua. Surah Al-Anfal turun berkenaan dengan perang Badar. Surah Al-Anfal, kan? Yas'alunaka 'anil anfal. Akhir surah Ali Imran dari firman-Nya, dan ketika engkau berangkat dari keluargamu dan mengatur barisan orang-orang mukmin dan untuk berperang. Ayat 121 kan, mula dari ayat 121 surah Al Imran sampai habislah. Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu samiun alim sampai habis ayat, sampai habis surah itulah. Ayat yang ke berapa? 200 surah Al Imran. Baik. Sampai menjelang akhir surat ini turun berkenaan dengan perang Uhud. Adapun kisah perang Al-Khandaq, Quraizah dan Khaybar turun surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Sedangkan surah Al-Hasyr berkenaan dengan perang Bani Nadir. Kisah Al-Hudaybiyah dan Khaybar disebutkan pada surah Al-Fatah. Surah Al-Fath. Kan? Pada surah ini juga telah disitir, diisyaratkan, usyira, sitir ni diisyaratkan tentang peristiwa Al-Fath, penaklukan kota
kota Mekah. Dalam surah Al-Fath hanya dia datang sebagai isyarat saja. Tapi yang betul-betul cerita surah An-Nasr. Adapun penjelasan peristiwa Al-Fath, yang pembukaan kota Mekah secara transparan, yang secara sarihan, kan, sarihan secara jelas, terdapat pada surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini pembukaan kota Mekah. Itu dia. Jadi yang cerita tentang pembukaan kota Mekah adalah surah An-Nasr. Nabi SAW menderita luka hanya satu kali, iaitu ketika perang Uhud. Perang Uhud ya. Patah gigi dan luka di pipi Nabi SAW kan. Topi besi dia tu kan ada macam kita panggil apa? Macam itulah. Besi-besi itu yang tertikam di pipi Nabi kan. Itu dia. Malaikat turun berperang bersama Nabi SAW pada perang Badar. Malaikat turun. Dan Hunain. Perang Badar dan perang Hunain. Perang Hunain ni mula-mula ni orang Islam ni berasa mereka ramai, berasa mereka kuat. Allah nak tunjuk kepada mereka, dia berkena dulu. Sampai berselerak lari habis kan. Tinggal berapa sahabat tadi duduk setia di samping Nabi SAW. Allah Ta'ala turunkan malaikat juga ketika tu. Perang Hunain yang berlaku pada 10 Syawal 8 Hijrah. Kan? Hunain di mana? Hunain ni satu lembah yang berada di antara Mekah dan Taif. Hunain. Kan? Siapa pernah pergi ya? Mekah, Taif. Mekah tak lah, Taif. Siapa dah pernah pergi Taif? Haji pernah Taif. Taif. Dia kata Taif seronok pergi situ. Orang kata Allah wallahu alam. Saya tak pernah sampai di Taif. Kan? Di situ. Dia tempat kebun kan. Tempat subur di Taif. Ada kebun-kebun di situ. Siapa boleh pergi, pergilah berjalan. Kalau boleh pergi, tak boleh pergi nak buat macam mana? Baik, demikian juga para malaikat turun pada perang Khandaq. Perang Khandaq ni kan. Malaikat-malaikat tersebut menggoncang kaum musyrikin dan menimbulkan kekalahan pada mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam melemparkan batu kerikil di wajah-wajah kaum musyrikin sehingga mereka lari tunggang langgang. Habis, berselerak lari habis. Kan? Mari ramai-ramai tentera Al-Ahzab tadi kan. Kalau kita fikir logiknya habis dah. Kan? Dia pijak habis anak pula orang Islam ramai, tentera Al-Ahzab, tentera bersekutu kan. Tapi Allah Ta'ala tadi kan, Allah Ta'ala kata dalam Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buka jalan keluar untuk dia. Kan? Sama ada syurga, sama ada menang dengan kemenangan di dunia, sama ada menang dengan syahadah, syahid fi sabilillah, menang masuk syurga. Duduk dalam syurga. Ruh tadi masuk dalam syurga. Hari akhirat besok keluar balik, duduk dalam jasad balik. Masuk sekali dengan jasad ke dalam syurga. Orang lain duduk serabut kelang kabut, kena soal siasat, duduk nak timbang-timbang, depa ni tak ada dah, hangpa masuk dulu. Kan? Dalam syurga. Itu dia. Tapi itulah kadang-kadang orang ni ialah dia semangat pula tak jadi juga tanpa ilmu kan. Dia tafsirkan jihad, mati syahid tu tafsir ikut kepala dia sendiri, silap lah. Salah. Kenapa? Kerana cetek ilmu. Itu dia. Baik. Kemenangan telah terjadi pada dua peperangan, Badar dan Hunain. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan manjaniq. Manjaniq ni kita panggil apa? Plastik tu lah. Kan? Dia pakai batu besar tu kan, batu besar meja ni kau. Kan? Bubuh tarik tu, maka dilepaskan kan. Mesti panggil manjaniq. Sejenis meriam. Zaman dulu dia panggil meriam pelontar batu. Hanya pada perang Taif. Hanya pada perang Taif Nabi gunakan tu. Kemudian berlindung dengan menggunakan parit pada satu perang, iaitu perang Ahzab. Idea pembuatan parit tersebut dikemukakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Itu cerita dia. Ya. Ni benda ni kita dah baca dah, dulu dah kan. Tapi dah kita jumpa ni, kita lalu kita baca lah sekali lalu. Padahal benda ni kita dah tahu dah. Kan cerita sejarah ni kan. Itu dia. Kemudian pasal tentang senjata dan peralatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzikri silahihi wa athasihi. Senjata dan peralatan Nabi. Itu dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki 9 bilah pedang. 9 bilah
pedang iaitu ma'thur. Ini pedang pertama lah milik Nabi Islam. Pedang pertama yang diwarisi daripada ayahnya. Kemudian al-'adbu, dad dengan huruf dad. Wa Zulfiqar. Zulfiqar nama pedang ni. Kalau ada orang nama Zulfiqar ni nama pedang lah. Faqar. Zulfiqar ni yang mempunyai hajat, yang berhajat kepada darah orang kot. Faqar ni maksud dia berhajat kan. Zul ni yang mempunyai, Zulfiqar orang yang mempunyai hajat. Mana pedang tu berhajat lah, berhajat nak makan darah kot kan. Itu nama pedang Nabi Islam. Itu dia. Boleh baca Zulfiqar dan boleh baca Zulfaqar, dua-dua boleh. Tapi dalam terjemahan dia tak tulis. Dalam hak Arab ni dia tulis. Dia kata dengan kasrah fa dan dengan fathah fa. Boleh baca Zulfiqar, boleh baca Zulfaqar, dua-dua boleh. Nah tu dia kata atau Zulfaqar kan. Pedang ini hampir tidak pernah berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagian-bahagian dari pedang ini terbuat daripada perak. Apa nama dia kata sini, dia tak terjemah habis. Ada maksud dia bahagian-bahagian dia tak sebut qabi'ah, halaqah kan. Qabi'ah ni mana dia punya pegang tu, lepas tu halaqah dia tu kan. Zu'abah ujung dia tu daripada perak. Semua ni daripada perak ni bahagian ni. Tak ada perkataan yang terjemah kot dalam bahasa kita kan. Tu. Kemudian al-qal'i, al-battar, al-hataf, al-hatf. Nak baca Arab ke Rumi tu kan? Nak tengok balik. Al-hatfu, kemudian al-rasubu, al-mikhdam. Al-mikhdam. Huruf za. Kemudian al-qudib. Gagang. Pedang beliau terbuat daripada perak dan selebihnya terbuat daripada lingkaran perak. Pedang sallallahu alaihi wasallam Zulfiqar didapatkannya dari rampasan perang Badar. Itu dapat daripada perang Badar. Pedang inilah yang diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Dalam mimpi. Ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pedang ni. Zulfiqar Nabi dapat dalam perang Badar. Pedang ni banyak jenis. Kan, pedang kita buat daripada besi wajah apa semua kan. Jenis namanya kan, bila lawan tadi dia tak patah, dia tak rapuh pedang tu. Kan. Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah berapa bilah pedang apa nama yang apa nama patah di tangan dia, 9 bilah pedang patah di tangan dia. Akhirnya pedang Yaman, Sahifah Yamaniyah tu tahan. Sahifah Yamaniyah, pedang buatan Yaman tu tahan tangan dia. Last sekali kan. 9 bilah dah patah dah pedang. Lawan macam mana sampai patah pedang tu? Tu dia. Orang dulu hebat lah. Orang lala ni lawan kot jauh. Tak nampak orang pun. Main tembak aja, tahu dengar kata mati dah. Kan? Lepas tu duduk atas tu, tahu bom. Tu dia. Baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam masuk saat penaklukan kota Mekah, sementara mata pedangnya terdapat emas dan sementara pada pedangnya terdapat emas dan perak. Pedang tadi disadurlah pedang yang disadur dengan emas dan perak. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga memiliki 7 baju perang. Ada nama-nama baju perang dia tadi kan. Ada pun kita tengok dalam YouTube orang ni bertunjuk apa? Dalam YouTube tu tunjuk rambut Nabi semua tu kan. Betul ya tu? Betul? Tunjuk rambut Nabi. Tengok dalam YouTube, heboh dalam YouTube tu. Pegang rambut Nabi. Mereka katalah rambut Nabi kan, bubuh dengan apa benda apa, nak bagi wangi tadi semua kan. Kata Syekh As-Suhaimi dia kata apa? Karut. Karut benda tu kan. Karut lah. Jadi orang kita ni percaya dia sebar kan. Tu.
Kadang-kadang sampai kat maklumat dekat dia tak baca pun. Dia baca tajuk, lepas tu dia sebarkan pada orang. Tengok benda tu palsu, dia menyesal kan. Dia sebar kat orang. Betul. Baik. Zatul Fudul. Baju ini pernah digadaikan kepada Abu Syahan, seorang Yahudi, kerana beliau sallallahu alaihi wasallam menghutangi syair. Syair ni sejenis gandum lah. Untuk keluarganya jumlahnya 30 sa', 30 gantang. 30 gantang dengan tempoh 1 tahun. Nabi gadaikan, Nabi minta, yalah 30 gantang gandum syair, kan, dengan satu baju besi. Baju ini terbuat dari besi. Itu dah. Nabi pun pernah bergadai. Gadai lah, tak ada kan. Jadi gadai. Tak ada riba lah, tak ada riba. Gadai macam tu. Jadi maknanya cukup setahun Nabi bayar balik 30 gantang, dapat balik baju besi daripada orang Yahudi tadi. Baju perang beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah Zatul Wishah, Zatul Hawashi, As-Sa'diyah, Fiddah, Al-Batra dan Al-Khirniq. Nama-nama dia. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 Al-Qissi. Al-Qissi ni apa dia? Baju terbuat dari sutra, iaitu Az-Zawra, Al-Rawha, Al-Safra, Al-Bayda, Al-Katum, kan? Rosak saat perang Uhud, lalu diambil oleh Qatadah bin An-Nu'man dan As-Saddad. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki Ja'bah. Ja'bah ni tempat anak panah lah, kan? Yang diberi nama Al-Kafur, ikat pinggang terbuat dari kulit dan terdapat padanya 3 lingkaran terbuat dari perak, gesper dari perak dan ujungnya juga dari perak. Demikian dikatakan oleh sebahagian ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, tak pernah sampai kepada kami bahawa Nabi SAW melingkarkan ikat pinggang di pinggangnya. Maknanya kami tak pernah jumpa riwayat yang mengatakan Nabi ini ikat pinggang, kan. Cumanya tentang sutra tadi, maknanya ialah ini hadis yang larangan tu, maknanya ihtimal kata hadis yang memansuhkan, kan, larangan ataupun khusus benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia ini telah dimansuhkan hukum dia, kan, kata sutra Nabi tu, kan, ataupun maknanya benda tu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Itu dia. Baik. Kemudian Nabi SAW memiliki perisai yang beri nama Az-Zaluq dan perisai yang beri nama Al-Futaq. Perisai. Dikatakan pernah dihadiahkan kepadanya satu perisai bergambar patung. Ya? Ada gambar patung, gambar bernyawa di perisai itu. Lalu Nabi SAW meletakkan tangan padanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan patung tersebut. Benda ni ialah bukan Nabi buat, kan. Maknanya kita kata ni semua hasil daripada harta rampasan perang. Kemudian dibahagi-bahagikan, maka dapat bahagian Nabi SAW, kan. Itu yang jadi baju besi dia ada banyak, pedang ada banyak bilah, kan. Perisai ada banyak tadi. Maknanya bukan Nabi pergi beli buat dah. Benda ni hasil daripada rampasan-rampasan perang, dibahagi-bahagikan, maka dapat bahagian Nabi SAW yang tu. Ini dia. Kemudian Nabi SAW memiliki 5 batang lembing, 5 buah lembing dia kata, kan. 5 tombak panjang lembing. Lembing ni dalam bahasa Melayu dia panggil apa? Bilah ke apa ke? Satu lembing, 2 lembing. Dia kata 5 buah lembing. Ikut dia lah, kita faham, kan? 5 batang. Kan? Pedang dia panggil bilah, kan? Salah satunya bernama Al-Muthwi dan satu lagi bernama Al-Muthni. Satu tombak kecil bernama An-Nab'ah, dan satu tombak besar beri nama Al-Bayda. Ada tombak kecil, ada tombak besar. Di samping itu beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki tongkat kecil menyerupai Al-Ukaz, tombak pendek, dan diberi nama Al-Anazah. Al-Anazah ni kayu tajam tu, macam tombak kecil, mana digunakan untuk menggemburkan tanah, macam itulah ketika buang air, kan. Sebab dia pun bukan ada tandas macam kita. Kita nak buang air jauh tu, di mana digemburkan tanah tu, kan. Sebab tu di antara penggunaan tombak ataupun tongkat tadi, kan, untuk melembutkan tanah ketika dia buang air, mana air najis tak mercik kena
kena anggota dia lah. Kan? Itu di antara kegunaan dia. Anazah. Tongkat ini sering ditancapkan di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari Aid, solat Aid. Buat sutrah lah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dengan apa, solat di padang, solat raya tadi di musalla padang, maka letak sutrah lah, dipacakkan, dipancangkan tombak tadi di depan dia, dijadikan dia sebagai sutrah dalam solat. Maka kita nak solat, kita kena pakai sutrah lah, kan? Adapun hadis yang kata garisan tu dipertikaikan kesahihannya, ya, lebih kurang kita kata shibrus, sejengkal macam tu lah, sejengkal macam tu lah. Kita kata botol mineral tu lah, kecil tu kan, botol kecil tu sutrah. Ataupun kita semayang, kita semayang dekat dengan dinding. Supaya apa? Supaya tadi kalau ada nak lalu kucing, nak lalu apa semua, kita ke depan. Kalau dia lalu, mana pahala kita jadi kurang lah, pahala kita jadi berkurangan. Tapi kalau himar, keldai lalu, batal lah semayang kita. Betul juga wanita yang baligh, kalau lintas, kan, depan kita ni batal solat kita. Kecuali tempat yang kita kata tak boleh nak buat apa, macam di Mekah, kan, di Masjidil Haram tu tak boleh nak buat apa dah. Tempat serabut, orang ramai sangat dah, kan. Kita sujud pun orang langkah kepala kita. Alhamdulillah dia pun tak pijak kepala kita, dia langkah saja, kan. Itu dia. Nak semayang dekat apa nama makam Ibrahim tu kan, susah nak semayang kan. Semayang macam mana kan, orang lah tak boleh nak semayang, cari tempat lain, nak buat macam mana, kan. Itu dia, ramai sangat. Jadi semayang kena ikut sutrah lah. Semayang kena ada sutrah. Sama ada kita jadikan orang depan kita sebagai sutrah ataupun tiang, kan. Itu dia. Lalu dijadikannya sebagai sutrah untuk solat. Terkadang pula digunakannya untuk berjalan. Tongkat digunakan untuk berjalan, kan? Kan kita ni bila berjalan di atas pasir, kita rasa penat, lebih cepat kan. Pasir kan pasir, padang pasir tu kan letih kan, kaki kita rasa lenguh cepat kan. Jalan kalau atas tanah keras ni kita tak rasa lenguh sangat, tapi kalau atas pasir tu kita rasa macam cepat lenguh. Tongkat tadi membantu. Juga kegunaan dia untuk mengusir anjing liar ke apa ke, kan. Itu kegunaan dia. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki satu topi, satu mighfar, topi terbuat daripada besi. Itu dia. Sampai sini insya-Allah. Ini maknanya, yalah kita bacalah, dia bukan sampai pasal hukum hakam lagi kan. Kita nak cerita tentang khilaf ulama tak ada lagi lah. Nanti bila sampai masuk pada hukum hakam apa semua, larangan memakai pakaian merah apa semua je kan. Syarat tidak memakai attai lisan. Apa dia attai lisan ni, insya-Allah benda tu kita akan ceritalah. Ini kita baca sekali lalu sajalah, sebab kita jumpa dia, kita bacalah. Ya tahu. Cara duduk Nabi SAW, dia bagi tahu petunjuk dia macam mana Nabi duduk, sandar macam mana. Dia cerita semua lah, cerita semua. Ni dia panggil Zadul Ma'ad ni, kita ni cerita semua, kan, daripada akhlak sifat Nabi semua sampai hukum hakam lah. Insya-Allah taala. Kita berhenti di sinilah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap itu silakan saya, kurangan kita. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.